warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Syed Alwi. Baik, apa khabar semua murid? Jadi cikgu harapkan anda berada dalam keadaan sihat saja. Sihat-sihat saja. Kerana tak lama lagi anda akan kembali ke sekolah, belajar bersemuka seperti biasa. Seronok tak? InsyaAllah seronok balik belajar macam dulu. Cuma SOP yang ditentukan kenalah ikut murid-murid sekalian. Okey, baik. Jadi hari ini cikgu nak kongsikan dengan anda semua persediaan diri untuk kembali ke sekolah. Jadi apa yang perlu murid-murid buat? Okey, kerana tak lama lagi sekolah nak dibuka, jadi tentulah ada persediaan yang perlu dilakukan. Tapi sebelum tu cikgu nak nyanyikan satu lagu. Okey, boleh kalau anda tahu lagu ni, boleh nyanyi sama-sama dengan saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Cukuplah. Jadi hari ini bukan cikgu nak nyanyi sebenarnya. Okey. Sebenarnya cikgu nak kongsi tips dengan anda semua berkenaan dengan persediaan untuk kembali ke sekolah. Jadi apa yang perlu murid-murid buat? Nak balik ke sekolah, nak belajar secara bersemuka, kan? Seronok kan? Buat kawan-kawan, dah lama tak pergi sekolah kan? Masih sebelum ni dalam online saja belajar PDPR daripada rumah. Kali ni nak masuk kawasan sekolah, okey, nak duduk dalam kelas dan nak belajar macam dulu. Jadi ada persediaan yang perlu murid-murid buat sebelum kembali ke sekolah, ataupun untuk nak tingkatkan motivasi ni, dengan kata mudah lah, nak tingkatkan semangat untuk belajar. Jadi apa yang murid-murid perlu lakukan? Kerana mungkin bila dah lama PDPR ni, semangat dah ada turun sikit kan. Jadi ada rasa perasaan malas, ada rasa macam segan sikit. Jadi kita ni manusia sentiasa perlukan satu, orang kata, motivasi untuk kembali bersemangat ke sekolah. Benda pertama sekali adalah tentang betulkan niat. Jadi murid-murid nak kena buat apa? Nombor satu, betulkan niat. Niat ni apa yang murid-murid mahukan dalam hati. Sebagai pelajar, jadi niat tentulah untuk belajar. Okay, niat dalam hati tu kena betul. Bukan nak pergi sekolah nak cari kawan, bukan pergi sekolah nak jadi gangster, bukan pergi sekolah nak bercinta. Awal lagi, okay? Tapi pergi sekolah, betulkan niat untuk belajar. Kena ikhlas dalam hati. Okay? Bangun pagi-pagi, okay, nak pergi sekolah ni, mandi semua, berpakaian semua, okay, niat, okay, hari ni aku nak pergi sekolah, niat nak mendapatkan ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita belajar ni kerana Allah, kerana Allah suruh. Menuntut ilmu ni Allah suruh. Okay? Malahan surah yang mula-mula diturunkan apa dia? Surah apa? Siapa tahu? Surah apa? Iqra. Okay? Iqra maksudnya bacalah. Jadi bacalah ni diterjemahkan sebagai belajar. Maksudnya belajar ini tuntutan terhadap semua orang Islam. Jadi untuk menuntut ilmu ini perlu. Bukan kata kalau saya malas, saya rasa segan, saya tak mau belajar, tak boleh. Kerana dalam Islam, terutamanya menuntut ilmu ini sangatlah ditekankan. Kerana darjat orang yang ada ilmu ini adalah tinggi berbanding dengan orang yang tak belajar, berbanding dengan orang yang tak menuntut ilmu. Dan juga lagi satu, niat untuk menuntut ilmu kerana kita nak membalas jasa ibu dan ayah yang membesarkan anda selama ini. Jadi niat nak membalaslah jasa mereka. Okay, jadi ada tiga lah. Cuba ulang balik. Yang pertama, niat kerana Allah, bukan kerana benda lain. Bukan kerana pergi sekolah nak dapat duit. Bila pergi sekolah yang bagi duit, bila duduk di rumah tak dapat duit, itu salah lah. Jadi niat untuk mendapatkan ilmu dengan ikhlas kerana Allah. Yang kedua, kerana menuntut ilmu ini adalah digalakkan dalam Islam. Yang ketiga, untuk membalas jasa ibu ayah. Bila anda menuntut ilmu, belajar sungguh-sungguh, satu hari nanti anda dapat membahagiakan ibu ayah. Jadi ibu ayah sangat seronok, bangga apabila anda berjaya dalam hidup. Jadi inilah langkah yang pertama, kena pergi sekolah, kena menuntut ilmu. Okey, yang kedua cikgu nak share hari ini adalah untuk
nak meningkatkan motivasi, ya, nak cari balik motivasi supaya bersemangat, kena positifkan diri. Positif ni apa? Positif ni maksudnya cakap, buat, mula fikir, cakap dan buat benda yang baik. Maksudnya fikir pun jangan fikir negatif. Apa dia kita fikir positif ni? Yang pertama contohnya apa? Cikgu nak bagi contoh lah. Fikir yang positif ni kita fikir yang baik-baik je. Contohnya hari hujan, sekarang ni musim hujan kan? Hari hujan, jadi basah baju. Kita pun mengeluh, apa ni hujan, pakaian basah tak selesa. Itu fikirannya negatif. Tapi kalau fikiran yang positif, hujan ni Tuhan nak bagi sejuk, kan? Dah lama panas, jadi bila hujan seimbang, alam kita jadi seimbang, pokok-pokok tumbuh dengan subur. Okey, manusia dapat manfaat, jadi rasa sejuk, tak panas. Okey. Jadi itu sebenarnya kalau kita berfikir dengan positif. Yang kedua, positifkan diri, cakap benda yang positif, cakap benda yang elok-elok, cakap benda yang baik-baik. Bila kita fikir yang positif, insya-Allah apa yang keluar daripada mulut adalah benda yang baik, benda yang elok. Jangan duk maki orang, jangan duk kata orang macam-macam. Itu benda yang elok lah keluar daripada mulut. Bila kita fikir benda elok, kita cakap benda elok. Dan seterusnya yang ketiga, bertindaklah secara positif. Buat sesuatu benda tu secara positif, secara elok. Secara elok. Jadi nak tingkatkan motivasi, mesti positifkan diri. Di dalam tu ada fikir yang positif, cakap yang positif, dan buatlah benda yang positif. Jadi datang ke sekolah ni positif lah sebenarnya, ya. Belajar di sekolah. Baik, yang ketiga, latih diri supaya berdisiplin. Mungkin dah lama murid-murid berada di rumah, dah beberapa bulan dah kembali ke sekolah ni, melatih diri berdisiplin, terutamanya dalam pengurusan masa. Jadi anda kena bangun awal, tunggu bas, yang datang dengan mak ayah hantar ke sekolah, kemudian masuk ke kawasan sekolah sebelum loceng berbunyi, kemudian letak beg, beratur di tapak perhimpunan ataupun beratur di kelas. Itu melatih diri anda supaya kembali berdisiplin. Kalau sebelum ni mungkin ada yang berpakaian t-shirt saja, kan, belajar di rumah, tapi bila di sekolah anda perlu pakaian seragam sekolah, tempat kemas, kan. So melatih diri berdisiplin. Dan juga bila berkata ataupun menyentuh perkara berdisiplin ini, tentulah anda kalau nak berjaya, murid-murid perlu ada jadual belajar. Jadual belajar, kalau tak reti nak buat jadual belajar, boleh rujuk mana-mana guru ataupun guru kaunseling anda. Pada pendapat cikgu, anda kena ada jadual belajar, barulah anda boleh belajar dengan teratur, dengan sistematik. Kalau tak ada jadual, mengikut suka saja, contohnya ada mood, okey nak baca buku, baca, nanti tak ada mood, tak baca buku, tak boleh. Mesti ada jadual yang telah pun dibuat supaya anda ikut jadual itu, boleh menjadi anda boleh orang kata bersistematik belajar. Orang berjaya banyak buat macam tu. Contohnya satu hari anda ada beberapa jam untuk belajar, ya, pukul 8 hingga pukul 9 malam anda buat apa, baca subjek mana, pukul 9 hingga 10 anda buat apa pula, macam itulah, ya. Dan yang keempat, amalkan gaya hidup sihat. Apa dia gaya hidup sihat ni? Maksudnya yang pertama, sihat dari segi fizikal, tubuh badan sihat, sihat, tak sakit, tak demam. Sekarang ni kalau sesama, kalau batuk, anda tak digalakkan pergi ke sekolah, takut sekarang ni, ya. Jadi kalau anda kurang sihat, duduklah di rumah. Tapi kalau anda sihat, datang ke sekolah dengan semangat. Yang kedua, makanlah makanan yang seimbang. Maksudnya lengkap kalau anda belajar. Gizi makanan tu, piramid makanan tu, dia ada beberapa kelompok ataupun kategori. Nasi nak makan banyak mana, sayur nak makan banyak mana, ikan banyak mana, gula banyak mana, garam banyak mana, buah banyak mana. Jadi makanlah makanan yang seimbang supaya tubuh anda menjadi sihat dan anda dapat belajar dengan baik. Seterusnya, tidur yang cukup. Tidur yang paling ideal, orang kata tidur yang sesuai adalah tidur 6 jam ke 8 jam. Biasa 6 jam tu dah cukup. Jadi tidurlah awal. Jangan duk layan TV, tengok movie, tengok Netflix,
daripada sampai pukul 12 malam, pukul 1 pagi punya tengok esok pagi nak datang sekolah ni. Jadi anda kena tidur awal. Tidur biarlah pukul 10 malam. Bangunlah awal, itu tak ada masalah, itu bagus, tabiatnya bagus. Bangun pukul 5, bangun pukul 6 pagi, ulang kaji sedikit. Kalau yang nak buat solat sunat tu boleh buat solat sunat, baca Quran dan sebagainya sebelum subuh. Masuk subuh solat dan kemudian siap-siaplah datang ke sekolah. Jadi biar tidur dengan cukup supaya anda tidak mengantuk di dalam kelas. Okey. Baik, yang kelima, ini adalah elemen yang penting ya, iaitu solat dan doa. Selaku orang yang beragama, ya, saya percaya agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya, ada waktu kita dituntut untuk bersembahyang. Terutamanya kalau penganut Islam tu memang wajiblah sembahyang 5 waktu sehari, kena solat. Jadi jangan malas, kerana kita solat ni untuk siapa? Kita solat ni sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga solat ni untuk kita sendiri sebenarnya. Ya, kita sembahyang ni untuk kita sendiri. Pahala ni pahala kita yang dapat. Jadi solatlah dan kemudian berdoalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Tuhan beri kekuatan pada diri kita. Murid-murid kena solat dan kemudian kena doa. Supaya Allah beri kekuatan. Baik. Dan yang terakhir, laksanakan dan fokus. Apa nak laksanakan? Bila dah buka sekolah, bila kembali ke sekolah ini, nak bermotivasi ni mesti laksanakan apa yang anda impikan. Mesti ada apa yang anda impikan. Jadi setiap hari anda kena tetapkanlah matlamat anda dengan realistik. Realistik ni maksudnya yang nyata, yang anda boleh capai. Ya, setiap hari. Jadi murid-murid, hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak pergi ke sekolah awal. Lepas tu esok pula, bangun pagi esok, hari ni ada cikgu matematik ni, aku minat subjek ni, aku nak duduk, aku nak fokus betul-betul apa yang cikgu ajar. Itu contoh. Setiap hari anda ada target. Dan akhirnya kena laksanakan dan juga fokus. Kerana anda adalah pelajar, anda perlu belajar. Kerana proses penuntut ilmu tu paling penting adalah belajar. Jadi kalaulah anda tidak faham, ya, tidak pasti, tidak faham, muskil, boleh tanya pada cikgu. Kalau dulu tanya dalam online susah kan. Sekarang ni dah kembali ke sekolah, anda boleh tanyalah cikgu apa-apa yang anda tidak faham. Jadi cikgu nak ulang balik ya, untuk persediaan diri anda kembali ke sekolah dan bagaimana nak tingkatkan motivasi anda sebagai murid-murid. Yang pertama, betulkan niat. Yang kedua, positifkan diri. Yang ketiga, latih diri berdisiplin. Yang keempat, gaya hidup sihat. Yang kelima, solat dan doa. Dan yang keenam, laksanakan dan fokus untuk mencapai apa yang anda impikan dalam hidup. Jadi itu sahajalah yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Cikgu doakan mudah-mudahan anda dapat belajar kembali dengan baik, jaga diri, ya, belajar elok-elok, jadilah anak yang soleh dan solehah, dan juga cikgu doakan anda berjaya di dunia dan di akhirat. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.